Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, bertemu lagi kita untuk subjek pendidikan sahsiah, pendidikan khas, kefungsian rendah bersama dengan Cikgu Yat. Okey murid-murid, pada minggu ini kita akan belajar tajuk baru iaitu standard kandungannya. Sebenarnya minta maaf tu 3 tu. 3.1 kemahiran meningkatkan pembangunan jati diri dan rohani. Standard pembelajaran 3.1.5 menjaga hubungan baik dengan ahli keluarga, rakan, guru dan masyarakat. Baiklah, jom kita tengok seterusnya. Okey, sebelum pergi lebih jauh, kamu perlu tahu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, di akhir pembelajaran, kamu akan dapat menyebut 2 cara menjaga hubungan dengan ahli keluarga, guru, rakan dan masyarakat. Okey, jom kita belajar. Okey. Set in aksinya dekat dalam gambar ni, dalam video ni, dapat kamu lihat ada 4 gambar. Okey, gambar yang pertama sebelah kiri tu yang ada seorang guru yang sedang mengajar. Kemudian gambar yang sebelah atas tu, gambar mungkin itulah kawan baik lah. Kawan baik dari istilah sekarang ni orang panggil BFF kan. Best friend forever. Jadi ini gambar bersama dengan rakan. Kemudian yang bawah tu gambar sebuah ahli keluarga yang bahagia. Dan yang gambar pegang jalur gemilang tu, itu adalah gambar menunjukkan kita bersama dengan masyarakat. Okey, baiklah. Jadi, pada hari ini, Cikgu Yat nak ajar kamu macam mana kita nak jaga hubungan baik dengan keempat-empat kumpulan ini. Okey? Okey, jom kita tengok. Menjaga hubungan baik dengan ahli keluarga. Kalau sebelum ni, Cikgu Yat pernah terangkan cara membina hubungan baik dengan ahli keluarga. Okey, itu dari sudut emosi dan sosial. Okey, cikgu dah pun terangkan ada 8 ke 11 ke, cikgu pun tak berapa perasan, tapi kita pun dah belajar. Tapi pada minggu ini kamu jangan confuse, jangan keliru. Minggu ini kita sentuh lebih kepada cara menjaga hubungan dengan ahli keluarga, lebih ke arah rohani. Rohani dan juga jati diri. Rohani itu maksudnya dari segi agama kita lah, kan? Okey. Senang je. Ada 2 sahaja. Cikgu akan terangkan. Nombor 1, mendoakan ibu bapa ataupun keluarga kita. Semestinya kita sebagai anak mendoakan ibu bapa kita, mendoakan kesejahteraan ibu bapa kita. Macam tu juga ibu bapa. Ibu bapa juga akan mendoakan kesejahteraan, kebahagiaan, kebaikan anak-anak mereka. Okey, selain daripada ibu bapa, kita juga boleh mendoakan ahli keluarga kita yang lain, abang, kakak, adik-beradik kita kan. Dan sebagainya lah. Okey, kita doakan. Semasa kita solat tu, kita boleh doakan ibu bapa kita. Kedua, kita boleh berkongsi kisah suka duka bersama. Bermaksud, jika kamu ada masalah, kan? Ada masalah di sekolah ke dengan kawan, kan? Kamu jangan simpan. Mungkin balik kamu boleh luahkan perasaan, luahkan rasa itu kepada kedua ibu bapa kamu, kan? Bila kita berkongsi kisah suka dan duka kita dengan ahli keluarga ni, hubungan kita akan menjadi lebih erat. Sebab kita tiada rahsia dengan ibu bapa kita, dengan adik-beradik kita. Kalau kita gembira, kita dapat nombor 1 misalnya dalam peperiksaan ataupun berjaya dalam apa-apa pertandingan, kita berkongsi kegembiraan itu dengan ahli keluarga. Jika kita ada masalah, bersedih pun kita berkongsi. Jadi tiada rahsia antara kita dengan keluarga kita. Itu adalah lebih baik. Sebab jika kamu memendam rasa, memendam segala masalah itu sendiri dalam hati, secara tak langsung emosi kamu akan terganggu, kerohanian kamu juga kalau tak kuat turut terjejas, jati diri kamu juga akan memberi kesan yang tidak baik, kan? Bila kita ada masalah, jati diri kita yang sebelum ni mungkin kuat, kita berani, hebat, kita mungkin akan rasa tak seronok pergi sekolah, kan? Jadi
lebih baik kita berkongsi. Okey, baik murid-murid. Cikgu akan terangkan macam mana doa untuk ibu bapa. Cikgu percaya ada di antara kamu tahu macam mana nak membaca doa untuk ibu bapa. Baiklah. Ikut cikgu. Kalau kat rumah boleh ikut cikgu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maksudnya, ya Allah, ampunilah bagiku segala dosaku dan juga dosa kedua ibu bapaku dan kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka memelihara mendidikku sejak kecil lagi. Ini adalah doa yang biasa, yang wajib lah kalau kita solat kan. Kita doakan untuk mak ayah kita kan. Kalau kita teringat mak ayah kita, selain daripada kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka, kan kita boleh mendoakan, gunakan doa ini. Kita sebagai anak, kita kena doakan mak ayah kita sebab kita adalah anak mereka. Ibu bapa pun pun takkan pernah lupa doakan anak-anak mereka. Jadi kita saling doa dan mendoakan, jadi kehidupan kita tu lebih harmonis, seronok, bahagia kan. Jadi doa ini ringkas, kamu boleh cuba hafal. Yang dah hafal tu cikgu ucapkan tahniah. Yang belum hafal boleh cuba hafal. Kalau buat sementara ni tak boleh nak hafal lagi, kamu boleh berdoa dalam bahasa Melayu. Allah faham. Kita tak kisahlah doa dalam bahasa apa sekalipun. Janji niat kita ikhlas, kita doakan untuk mak ayah kita, keluarga kita. InsyaAllah sampai doa tu pada Yang Maha Esa. Okey, seterusnya. Cara menjaga hubungan baik dengan guru. Macam mana pula kan? Jika sebelum ni, minggu sebelum ni kita dah belajar secara emosi dan sosialnya macam mana nak jaga hubungan dengan guru kan. Secara kalau minggu ini kita akan belajar macam mana nak jaga hubungan tu pula. Sebelum ni dah bina hubungan ni, dah bina pula nak jaga hubungan tu pula secara rohani. Nombor 1, sama juga macam ahli keluarga tadi, kita kena doakan guru kita. Sebab apa? Sebab guru kita ni, bila kita berada di sekolah, guru dah umpama ibu bapa kedua kita. Bila kita berada di sekolah, siapa yang menjaga kamu? Siapa yang menjaga kamu di sekolah adalah cikgu-cikgu, kakak-kakak pembantu kan. Cikgu-cikgu dengan kakak pembantu ni lah yang ada kat sekolah yang menjaga kamu. Bila kamu di sekolah. Jadi sebab itulah kita kena mendoakan kesejahteraan guru kita, kerana guru kita memberikan kita ilmu. Macam cikgu juga. Walaupun cikgu sekarang ni dah jadi guru, cikgu masih lagi mendoakan kesejahteraan guru-guru cikgu. Dari cikgu tadika dulu sampai cikgu universiti, cikgu tak pernah lupa. Solat cikgu mesti doakan mereka. Sebab mereka lah yang membantu cikgu untuk seperti apa yang cikgu ada hari ini. Jadi kita tak bolehlah lupa. Maksudnya bukanlah lupa macam kena ingat cikgu tu kan. Tidaklah. Maksudnya kita selitkan doa kita dalam selitkan doa untuk guru kita dalam doa kita. Okey, nombor 2, menghargai pengorbanan guru. Okey, guru ini betul tugasannya dia bekerja untuk mendidik kamu. Okey, jadi guru akan buat apa saja untuk kepentingan anak murid mereka. Macam sekarang kita terpaksa ber-PDPR, jadi cikgu belajar macam mana menggunakan teknologi kan. Jika sebelum ni kita guna teknologi juga, tapi sebab PDPR ni belajar lagi, cari lagi ilmu, macam mana lagi nak menyampaikan ilmu pada anak-anak murid yang kita sayang ni kan. Jadi selain kita menghargai pengorbanan ibu bapa kita, itu semestinya sebab mereka ibu bapa kamu, kita juga perlulah menghargai pengorbanan guru-guru kita. Bukan maksud cikgu, cikgu nak kena bagi hadiah ke? Bukan macam tu. Cukup sekadar apa tadi? Doakan guru-guru kamu, doakan cikgu, macam tu. Okey. Doa untuk guru. Okey, ikut cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lana zunubana waliwalidina walimasyaihina. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosa kami
dosa kedua ibu bapa kami dan dosa guru-guru kami. Ini doa dia lebih kurang macam doa untuk kedua ibu bapa tadi. Jadi senang, mudah untuk kamu nak hafal. Boleh cuba hafal doa ini. Okey, seterusnya murid-murid, menjaga hubungan baik dengan rakan. Dengan rakan juga kita perlu jaga hubungan. Kerana apa? Rakan adalah tempat kita meminta pertolongan, bantuan jika kita berada misalnya di sekolah kan, selain ada cikgu, ada rakan kan. Jadi dengan rakan kita tidak boleh buat rakan kita menjadi musuh. Tak boleh berdosa ya. Tidak boleh ada hubungan yang tidak baik dengan rakan. Tak boleh. Okey, dengan cara apa? Tetap sama. Perlu mendoakan kesejahteraan rakan. Doa ini secara rohani kan. Kita lepas solat tu doalah untuk ibu bapa kita, keluarga kita, guru kita, rakan kita. Bila kita doakan untuk orang, insya-Allah Allah akan doa-doa yang kita doakan untuk orang ni tadi ni, Allah akan balikkan kepada kita kebaikan tu. Okey, nombor 2. Memberi sokongan moral dan nasihat jika rakan mempunyai masalah. Okey, baiklah. Kadang-kadang di peringkat umur kamu, kamu lebih suka bercerita dengan rakan-rakan berbanding dengan guru ataupun ibu bapa tentang masalah kamu lah. Kamu lebih suka share dengan kawan. Tahu tak, dia ni kan ni. Dia suka cerita dengan kawan dia. Mungkin dia rasa umur kamu dengan rakan lebih kurang sama dan rakan lebih memahami perasaan kamu. Kan, jadi kamu lebih suka bercerita dengan rakan. Cikgu faham, cikgu pernah berada di fasa kamu. Okey, sebab tu cikgu cakap, kalau kita ni kenalah jadi kawan atau rakan yang baik. Bila kawan kita ada masalah, kita boleh tanya dia kenapa. Kan, kita boleh bantu dia bagi sokongan moral. Kalau kita memang tak boleh nak selesaikan masalah dia, betul tak? Tapi kamu boleh menasihati dia. Menasihati yang baik-baik. Jangan kita nasihat dia ataupun kita provoke dia ataupun kita ajar dia benda yang tak baik. Kita sebagai rakan yang baik, kita nasihat benda yang baik, kita bagi sokongan moral yang baik kepada rakan kita supaya at least sekurang-kurangnya rakan kita rasa tenang dan rasa macam lega bila dia dapat luahkan perasaan, dia dapat bercerita pada kamu tentang masalah dia kan. Sebagai kawan yang baik, jangan kamu cocok dia. Maksudnya macam ni macam faham tak, cocok macam api-api kan, dia macam suruh dia buat lagi benda yang tak elok. Bukan. Kamu perlu nasihatkan dia, bagi sokongan moral kepada rakan kamu. Okey. Baiklah anak-anak, seterusnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Okey, masyarakat cikgu belum sentuh, hari ni baru cikgu nak terangkanlah. Okey, dalam kehidupan kita, selain daripada kita ada keluarga, kita ada kawan, kita ada kat sekolah kita ada cikgu, ada kakak. Okey, selain daripada tu kita juga hidup kita dikelilingi dengan masyarakat. Okey, contoh kalau duduk taman perumahan, dekat sebelah kanan kita ada jiran, sebelah kiri jiran, belakang, depan semua jiran. Kalau rumah pangsapuri atau rumah flat pun sama, atas, bawah, kiri, kanan semua adalah jiran. Kalau kampung pun macam tu, sekeliling kita adalah jiran. Okey, jiran kita tidak semestinya sama agama, sama bangsa dengan kita. Mungkin ada orang berjiran dengan bangsa Cina, jiran dia bangsa India. Okey, jadi bila kita hidup berbilang kaum dalam masyarakat yang harmoni, di Malaysia ni, memang Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum. Jadi, kita sebagai rakyat yang baik, okey, kita kenalah menghormati budaya dan agama orang lain. Okey, betul. Kita ada pendirian kita. Kita beragama Islam. Jiran kita mungkin beragama Hindu ataupun Buddha. Dia ada cara dia sembahyang kan. Cara dia bersama dengan Tuhan dia. Cara kita lah Islam. Jadi kita jangan mempertikaikan mereka. Jangan kita marah mereka kan. Okey, sebagai contoh lah cikgu bagi contoh. Contohnya Chinese kan, Cina, bangsa Cina yang kadang-kadang dia sembahyang pagi-pagi kan, dia dekat luar tu ada asap, dia punya dengan colok dia semua tu kan, bau dia agak, kita rasa bau dia tak best lah kan, tak sedap bau dia. Okay, kebetulan dia jiran kamu, ni contoh lah. Okay, kamu masa dia tengah sembahyang dengan Tuhan dia tu,
kita pergi marah-marah, apa ni, busuk ni, pakai ni, marah-marah, maki hamun. Tolonglah jangan macam tu. Kita perlu hormati budaya, adat dan agama mereka. Itu cara mereka. Jadi kita kena hormati mereka. Seperti mana mereka menghormati kita. Contoh, waktu solat Jumaat kan. Biasanya bila solat Jumaat di kawasan masjid, memang bila orang keluar daripada masjid, jalan raya jam kan, ataupun waktu solat Jumaat tu kereta parking di kiri kanan jalan untuk pergi solat Jumaat. Jadi waktu tu mereka menghormati kita. Ada tu kadang cikgu balik sekolah lalu masjid, cikgu nampak bangsa-bangsa lain kadang dia berhenti kereta bagi kamu melintas jalan dahulu. Itu menunjukkan tanda dia hormati kita. Dia tahu kita ni nak cepat pergi solat, dia berhentikan kereta dia supaya kamu dapat lalu. Jadi bila macam ni kita dah hidup berbilang kaum, budaya dan masyarakat yang berbilang kaum ni, kita kena hormati. Kita tak boleh mempertikaikan, kita tak boleh buruk sangka dengan dia agama dan budaya mereka. Okay? Seterusnya bertolak ansur. Semestinya lah bila kita hidup bermasyarakat, bertolak ansur adalah sangat penting. Selain daripada hormat menghormati kan, bertolak ansur juga penting. Kita tak boleh pentingkan diri kita sendiri. Kita juga kena fikirkan kesan kepada masyarakat sekeliling. Jika kita pentingkan diri sendiri, kita fikir kita je betul, kita tak dapatlah nak hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Okey murid-murid. Penutupnya, kita mestilah menjaga hubungan baik dengan orang sekeliling kita untuk ataupun demi menjaga keamanan dan kesejahteraan hidup. Maksudnya di sini kita sebagai hamba Allah kan, ya Allah jadikan kita sebagai manusia yang mempunyai akal fikiran yang sihat insya-Allah kan. Jadi kita janganlah ada perasaan ingin bermusuh kan. Ada perasaan yang suka bergaduh dengan orang, tak kira lah dengan adik-beradik kan, dengan rakan-rakan, suka cari gaduh macam tu. Tolong kalau ada, tolong buang perasaan macam tu. Kamu kena sentiasa berfikiran positif. Dalam diri kamu kena tanamkan sikap positif, nilai-nilai jati diri yang positif. Bila kamu mempunyai jati diri yang kuat, jadi kamu secara tak langsung kehidupan kamu akan lebih baik. Jadi kamu perlulah menjaga hubungan dengan orang sekeliling kamu sebaik-baiknya. Okeylah murid-murid, cukup setakat untuk hari ini. Cikgu Yat akan bagi kamu link untuk kamu menjawab soalan berkisarkan dengan video pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.